Hai semua, selamat kembali. Anda bersama saya dalam review dagangan sesi Asia. Pasaran saham Australia dan New Zealand mencatatkan kerugian pada waktu dagangan pagi menjelang keluaran berita penting dari Amerika Syarikat. Indeks saham Jepun terus meningkat mencapai paras tertinggi 33 tahun. Selera risiko meningkat di rantau Asia Pasifik. Saham Asia meningkat berikutan keputusan People's Bank of China untuk mengurangkan kadar repo terbalik 7 hari kepada 1.90 daripada 2.0%. Pihak pengawas selia telah melunakkan pendirian moneterinya kerana ekonomi semakin perlahan dan memerlukan rangsangan. Selain itu, hubungan antara China dan Amerika Syarikat semakin tegang. Ia berikutan tindakan negara itu yang terus mengenakan sekatan baharu terhadap import China. Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen menunjukkan mekanisme kompleks dan ketidakstabilan sistem perbankan China. Sebagai tindak balas, China berjanji untuk melindungi syarikat tempatan daripada sebarang sekatan AS. Pihak pengawas selia mengurangkan kadar utama sebelum mesyuarat Fed dalam usaha untuk meningkatkan saham dan permintaan China di kalangan pelabur asing. Majoriti pedagang masih mengharapkan Fed untuk mengekalkan kadar faedah tidak berubah. Walau bagaimanapun, terdapat perubahan tertentu dalam data alat FedWatch. Jika minggu lepas sehingga awal minggu ini, kira-kira 70% peniaga mengambil kira bahawa terdapat jeda dalam mesyuarat Jun. Pagi ini jumlah pengundi melebihi 80%. Namun begitu, terdapat 20% peluang kenaikan harga bergantung kepada keluaran angka inflasi. Selepas kenaikan kadar yang tidak dijangka di Australia dan Kanada minggu lepas, Fed juga mungkin mengambil langkah yang sama. Kebanyakan bank pusat mengikuti langkah Fed. Oleh itu, keputusan kadar Fed akan menjadi sangat penting untuk prospek dasar monetari jangka panjang di seluruh dunia. Dalam waktu terdekat, dolar AS hampir tidak akan mengekalkan kenaikan selanjutnya memandangkan jangkaan dovish untuk mesyuarat akan datang. Selain itu, ramai pembuat dasar Fed mengakui kemungkinan berlakunya jeda dalam pengetatan agresif. Hasil bond kerajaan AS telah jatuh untuk 2 hari berturut-turut mengheret mata wang AS ke bawah. Hasilnya, indeks dolar AS tergelincir ke paras 103.2 yang merupakan paras terendah sejak 22 Mei. Dalam dagangan Asia, ia bergerak dalam julat menurun di antara 103.2 sehingga 103.6. Walau bagaimanapun, data kukuh pada indeks harga pengeluar boleh mencetuskan lonjakan dalam volatiliti. Ia mungkin membantu dolar AS untuk bangkit. Turun naik harga yang tajam mewujudkan risiko tertentu untuk pedagang, tetapi ia juga boleh memberi peluang untuk membuat keuntungan pada spread harga. Seterusnya, mata wang yen meningkat di tengah-tengah kejatuhan dolar AS. Permintaan terhadap yen yang merupakan aset safe haven meningkat di tengah-tengah jangkaan campur tangan oleh BOJ dan kebimbangan mengenai kemelesetan ekonomi global. Pasangan dolar yen merosot 2 hari berturut-turut di tengah-tengah kejatuhan nota perbendaharaan Amerika Syarikat dan jangkaan berlakunya jeda oleh Fed. Bagaimanapun, semasa sesi Asia, pasangan mata wang itu didagangkan pada 139.5 berikutan cubaan bull untuk mendapatkan semula kawalan. Pemulihan mata wang Jepun mungkin tidak bertahan lama. Ia dijangka bertahan sehingga pengeluaran data inflasi AS. Pada awal Selasa, harga masih bergerak dalam koridor di antara 139.3 sehingga 139.7. Harga kekal berada dalam julat ini sejak 2 minggu lalu. Namun begitu, dalam jangkaan sederhana, Bank of Japan tidak akan meninggalkan pendiriannya yang sangat longgar. Oleh itu, trajektori pasangan mata wang ini akan bergantung sepenuhnya pada laporan inflasi AS hari ini dan keputusan kadar Fed esok. Jika inflasi jatuh, yen pastinya meningkat berbanding dolar AS. Berdasarkan petunjuk teknikal, yen kini berada di persimpangan jalan. Pada carta, kita boleh melihat 2 garis ketara tinggi dan rendah. Oleh itu, masa diperlukan untuk menentukan pemenang sama ada bull ataupun bear. Jika pasangan mata wang itu menembusi tahap rintangan 140, ia berkemungkinan meningkat kepada 140.7. Dalam kes kejatuhan harga, ia mungkin menurun ke tahap sokongan 138.8.
Selain itu, dolar Aussie juga mencatatkan keuntungan dalam dagangan Asia di tengah-tengah pemotongan kadar oleh People's Bank of China dan kelemahan dolar AS. Ia meningkat ke paras tertinggi harian pada 0.6785. Bull sekali lagi membuat cubaan untuk menolak pasangan mata wang itu ke tahap sasaran 0.6800 dan paras tinggi bulanan pada 0.6820. Akibatnya, tahap rintangan bertukar kepada tahap sokongan yang terletak pada 0.6735. Tahap rintangan kini dilihat pada 0.6788. Aussie juga meningkat di tengah-tengah optimisme yang berhati-hati. Momentum kenaikan harga didorong oleh jangkaan langkah dovish Fed selepas kenaikan kadar oleh RBA. Ketegangan yang semakin meningkat antara Amerika Syarikat dan China memberi kesan negatif kepada mata wang komoditi. China ialah rakan perdagangan terbesar bagi banyak negara di rantau Asia Pasifik. Perdana Menteri New Zealand Chris Hopkins mengumumkan beliau akan melawat China hujung bulan ini. Tujuan utama lawatan itu adalah untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara kedua negara. Ekspor New Zealand ke China berjumlah lebih 20 bilion New Zealand dollar setahun. Berikutan berita optimistik dari China dan dolar AS yang lemah, Kiwi melonjak ke paras tertinggi 0.6152. Ia telah membuat rally selama lebih daripada 2 minggu dan akhirnya mencapai tahap tertinggi baharu. Dalam sesi Asia pada hari Selasa, pasangan Kiwi dolar didagangkan antara tahap sokongan 0.6106 dan tahap rintangan 0.6156. Sekian sahaja untuk masa ini. Jangan terlepas ulasan video kami yang seterusnya. Sila tinggalkan komen anda di bawah. Terima kasih dan jumpa lagi.